Ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu. Ada nadi perjuangan, sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun benda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Sekarang saya minta adik dengar dan tulis satu ayat sampai 1 sampai 16 tadi. Minta adik dengar bacakan. Ayat yang keempat. Kalla saya'lamun. Okey. Ayat 5. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu. Ada nadi perjuangan, sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun benda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu. Ada nadi perjuangan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam program harian kita Everyday Quran Hour setiap hari 12.30 minit tengah hari bersama dengan saya Ustaz Azrin. Hari ini 4 hari bulan 5 tahun 2020 kita dah sampai ke hari yang ke-11 kita berpuasa, kita dah sampai pada 11 Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini masih lagi kita berpeluang dan masih lagi untuk sempat untuk kita nak meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan kali ini. Kalau ikutkan 10 hari sudah berlalu, kita dah lepas untuk fasa yang pertama. Kan? Jadi walau bagaimanapun kita masih lagi berpeluang untuk meraih redha, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan khususnya insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera ya, bersama-sama di rumah tuan-tuan dan puan. Sentiasa terima kasih kerana sentiasa menunggu program harian kita setiap hari. Jadi semoga semua berada dalam keadaan yang sihat ya, untuk sama-sama kita mengaji bersama-sama dengan saya pada tengah hari ini. Kita ambil sedikit masa, kita ambil sedikit ruang. Alang-alang bulan puasa kita tak masak, tak buat apa tengah hari. Jadi kita penuhkan, kenyangkan rohani kita dengan membaca Al-Quran. Bukan baca je, kita belajar sama-sama. Kita belajar sebut sama-sama. Mudah-mudahan salah satu asbab Allah rahmat Allah turun kepada kita semua. Baik tuan-tuan puan, jelas tak suara saya? Boleh bagi komen sikit, jelas tak suara saya? Tuan puan berada daripada mana? Waalaikumsalam tuan puan yang memberikan salam. Waalaikumsalam saya ucapkan pada tuan puan yang memberikan salam. Alhamdulillah. Yang pertama kali join sama-sama dengan kita, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like page kita Mudah Mengaji.my supaya dapat banyak info-info berkaitan dengan Al-Quran dan juga program-program Al-Quran yang kita jalankan setiap hari insya-Allah. Baik tuan-tuan, di samping itu boleh terus sebarkan surat cinta ilahi ni insya-Allah. Kita sebarkan ayat Al-Quran, kita sebarkan kalam Allah ini ke seluruh pelosok alam supaya ramai sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang dapat bersama-sama manfaat Al-Quran ini. Terus tekan button share banyak-banyak dan juga bagi memeriahkan kelas kita, tekan button love banyak-banyak ya, supaya naik banyak merah kat situ, seronok kita. Terima kasih tuan-tuan yang menonton daripada apa nama, sebarang tambak ada Singapura, alhamdulillah jelas juga di sana. Daripada Johor sahabat kita, daripada Selatan Semenanjung alhamdulillah. Daripada sahabat-sahabat kita daripada Perak, tak jauh daripada Perak, Botol ada, Langkap ada, Teluk Intan ada, macam-macam daripada utara Semenanjung kita, Pening, Kubang Semang, alhamdulillah sahabat kita Puan Intan. Daripada Pasir Gudang Puan Sahlia, alhamdulillah. Daripada sebarang tambak sahabat kita Singapura Nur Mazna, alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruskan sharekan, tag nama-nama kawan-kawan kita yang boleh mengaji sama kita. Jangan risau tuan-tuan, tagline kita semua orang pun boleh mengaji. Jangan takut, jangan risau, semua orang pun boleh mengaji. InsyaAllah kita bimbing sama-sama, kita tengok satu persatu, biar sikit asalkan berkat, biar sikit asalkan dah dapat insyaAllah. Baik tuan-tuan puan, jam dah menunjukkan 12.30 tengah hari. Dah bersedia ke semua untuk kita mulakan kelas kita pada tengah hari ini di dalam surah Al-Baqarah. Sambungan semalam ayat 228 kita tak habis lagi InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang ada nak tengok Quran masing-masing boleh buka Quran muka surat 36. Muka surat 36 ayat 228 kita tak habis lagi ya insya-Allah. Jadi kalau dah bersedia, alhamdulillah sahabat kita semua dah bersedia. Jom kita sama-sama mulakan kelas kita pada tengah hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ikut sama-sama baca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. Alhamdulillah ya. Jadi kita dah baca surah Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan kelas kita pada tengah hari ini diberkati Allah SWT, turun rahmat kepada kita semua insya-Allah. Baik tuan-tuan, jadi kita nak sambung bacaan ayat Quran kita semalam. Jadi semalam kita berhenti dekat sini. Islaha. Kita berhenti dekat perkataan islaha. Di sini. Kita berhenti dekat islaha. Jadi yang kali ini insya-Allah kita nak sambung ayat yang seterusnya bawah ni ya. Ayat 228 surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Baik, jom kita sama-sama mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, kita mulakan daripada sini ya. Saya baca dulu. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sekali lagi, teman. Baik, jangan risau, semua orang pun boleh mengaji. So kita tengok satu persatu. Baik, yang pertama, waw baris atas bunyi wa, buka mulut sikit, wa. Ya. Macam muncung kan? Tapi di baris atas jadi wa, bukannya wa. Okey, yang kedua, lam baris atas, ni lam ya. Ini lam, sini ha. Semalam kita dah bincangkan kan bentuk dia kan. Hanya huruf lam saja yang boleh bersambung. Kalau kita bentuk tegak macam ni, huruf kita kena keliru. Dia huruf alif ke huruf lam ni kan. So macam mana nak selesaikan kekeliruan tu? Satu je caranya, iaitu kita kena tahu huruf lam sahaja yang boleh bersambung. Jadi kat sini lam sambung dengan ha kan. Maknanya sini lam lah. Tak mungkin alif, sebab alif tak mungkin bersambung. Kalau alif sambung dia jadi huruf lam nanti. Itu cara kita nak mengetahuinya. Okey. Lam baris atas bunyi la. Sini ha, yang nampak simbol ni ha di baris depan. Wala, ha baris depan bunyi hu. Walahu, muncung mulut hu, jumpa dengan huruf nun ada sabdu. Nampak? Jumpa dengan huruf nun ada sabdu di sini. So macam mana nak buat? Ha nak masuk ke hu ni, ha baris depan ni hu ni nak pergi ke huruf nun, dia kena lalu jalan jauh sikit. Macam mana? Okey, tengok saya buat. Walahunna. Sekali. Walahunna. Sampai rumah nun barulah dia bunyi na. Sepanjang dia nak sampai rumah nun tu, dia lalu jalan jauh. Dia bunyi tu dulu. Sampai je rumah nun, tak ketuk pintu dah, masuk terus bunyi na terus. Gitu ya. Baik, kemudian na tak panjang. Okey, mim dari bawah bunyi mi, jumpa dengan mi ya. Mim dari bawah bunyi mi, sengih sikit mi. Senyum sikit mi. Kemudian mi jumpa dengan huruf sa. Tengok sa, huruf sa, ni huruf sa ya, 3 titik atas, satu rumah. Saya terangkan sekali bentuk dia tuan-tuan. Satu rumah ada 3 titik atas dia huruf sa. Kalau ada 3 rumah bawah ni dan 3 titik, itu huruf shin. Boleh tuan-tuan? Sekali saya ulang. Ini satu rumah, 3 titik, huruf sa. Keluarkan lidah. Sa. Ujung lidah keluarkan sikit, ujung lidah. Bukan suruh keluarkan semua lidah ya. Ujung lidah aja, ujung lidah. Sa. Gitu ya. Kalau 3 rumah kat sini dan 3 titik, itu bukan huruf sa, itu huruf shin. Itu huruf shin. Lidah tak keluar itu. Okey. Jadi sini huruf sa, keluarkan lidah sikit. Mim dari bawah bunyi mi, sa keluarkan lidah, jadi bunyi dia mith. Ikut sama-sama. Mim dari bawah bunyi mi, sa keluarkan lidah bunyi mith. Dia tak jadi miss. Tak jadi ya. Kalau miss lidahnya kat dalam, tu salah lah. Tak betul tu huruf sin. Okey, seterusnya mithlu. Dalam baris depan bunyi lu, munculkan mulut lu. Lu jumpa dengan, nampak tak alif ada macam berudu atas dia, ataupun kita panggil dia hamzah wasal sini. So kita abaikan dia. Dia berbuat tak nampak je. Dia ada tapi berbuat tak nampak berbuat tak nampak. Nak baca macam mana? Lu lompat dekat huruf lam. Jadi bunyi macam mana? Lulla. Sekali lagi. Lulla. Dia lalu jalan jauh juga. Lulla. Baru sampai. Lambat sikit dia nak sampai. Jadi bunyi dia mithlulla. Zal baris bawah, zi keluarkan lidah juga sikit. Dia macam huruf sa juga tadi. Tapi kena tekan kuat sikit. Kuat sikit je. Ya. Keluarkan lidah sikit huruf zal baris bawah. Zi, lazi.
Okey, boleh? Bukan, jangan simpan lidah. Kalau simpan lidah dia jadi lazi. Nah, tak mau. Zi. Jumpa dengan huruf ya. 2 harakat sini. Okey, seterusnya. Ain baris atas ikut sama-sama. Ain baris atas bunyi bunyi dekat dah ke dalam halqum kita. Ya. Jadi sahabat kita yang ada join kelas tajwid kita tu, dia dah mula mempelajari dah. Nak menyebut huruf macam mana kan. Ni boleh praktikkan terus. Ya. Ain baris atas bunyi halqum kat dalam sini. Cuba sebut. Bukan bunyi dalam mulut. Kalau bunyi dalam ni dia bunyi itu bunyi hamzah, ya. Okey. Terus ain baris atas lam baris atas bunyi la. La, buka mulut. La. Bukan nganga, buka je. La. La. Ya, jumpa dengan ya bertanda mati. Nampak tak? Ya-nya mati dan bertanda. Ya-nya mati bernisan. Kuburnya mati bernisan dianya. Jadi nak baca apa? Nak baca jelas huruf ya ni. Ya nak bunyi macam mana? Ya mati bunyi i. Gitu. Jadi lam dari atas bunyi la campur dengan ya mati i, bunyi dia lai. Lajukan sikit. Lai. Gitu. Jadi bunyi dia lai. Macam itu. Alhamdulillah. Kemudian huruf sini ni huruf ha, tuan-tuan. Nampak tak simpul tu lain macam sikit. Kan. Kalau jumpa macam ni bukan huruf mim ya, ini huruf ha. Kalau simpul dia tu lain macam sikit kan. Huruf ha, tuan-tuan. Huruf ha. Ni ha baris bawah bunyi hi. Jumpa dengan huruf nun, nunnya bersabdu dah pula. Kan, nunnya bersabdu. Jadi hi nak pergi rumah nun ni dia kena lalu jalan jauh sikit. Jadi bunyi dia hinna. Sekali. Hinna. Begitu. Dia tak boleh lalu jalan shortcut. Kalau lalu jalan shortcut dia terus hina. Tak mau. Salah. Ya. Sekali. Hinna. Masuk je rumah nun terus bunyi na. Begitu ya. Okey. Kemudian alaihinna ba pada bawah bunyi bi jumpa dengan ni, nampak tak? Bi ni campur dengan alif. Ataupun hamzah wasal. Alif ada berudu ni, kita panggil dia hamzah wasal. So nak baca macam mana? Buat tak nampak aja. Boleh? Hamzah wasal ni buat tak nampak. Jadi nak baca apa? B ni masuk terus dekat huruf lam ni. Nampak tak? Lam ni mati, ni lam mati, ada tanda atas dia ni. Ni tanda mati ni. Jadi B ni masuk dekat lam terus. Masuk terus. Bil. Masuk terus. Bil. Lalu jalan shortcut pun tak apa, terus. Bil. Tak payah lalu jalan jauh. Bil. Tak mau. Lalu shortcut. Bil. Lam. Okey, tengok bawah lam ni dia ada simpul macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau jumpa macam ni, ini huruf mim. Dia simpul dia kecil je. Ni mim. Kalau simpul besar ni, ini ha. Okey. Kalau simpul kecil ni, ini mim. Boleh ya? Ramai kita terkeliru lagi, tuan-tuan. Ramai kita terkeliru lagi dengan tulisan-tulisan. Dia bukan tak boleh baca. Tapi bila tulisan tu dah diubah sikit, kita dah terkeliru. Ni huruf apa ya? Huruf ha ke huruf mim? Jadi senang aja. Kalau yang besar simpul lagi ni ha. Kalau yang kecil je simpul lagi ni, itu mim. Begitu ya. Jadi mim ni baris apa? Ni baris dia. Baris atas. Jadi mim baris atas bunyi ma. Ikut sama. Mim baris atas bunyi ma. Campur dengan ain. Ain ni baris apa? Ain ni baris mati. Nampak tak ni? Ya. Ain ni baris mati ataupun tanda mati atas dia. Jadi ain ni kena sebut. Macam mana nak sebut ain? Macam mana nak sebut ain mati? Ain mati ikut sama-sama saya. Ain mati bunyi bunyi dalam ni. Okey. Mim baris atas bunyi ma. Campur dengan ain. Ma. Sekali lagi. Ma. Pelan-pelan. Tak apa. Sebut satu-satu dulu. Ma. Okey, lajukan sikit pula. Ma. Okey, laju lagi. Ma. Begitu. Itulah bunyi ya, tuan-tuan. Bukan bunyi mak. Kalau bunyi mak tu kita panggil mak kita, itu mak. Ya. Mak. Begitu. Okey. Kemudian yang macam ni pemanjang macam ni huruf ra, tuan-tuan. Dia banyak tulisan khat ni macam-macam. Kalau ini huruf ra. Selain daripada bentuk normal ra tu, kan yang macam tu kan.
Ini bentuk yang luar biasa sikit. Ra dia macam ni. Jadi ra-nya baris dia depan, muncul mulut. Ru, ru. Jumpa dengan waw, 2 harakat sini. 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat pun boleh sini. Ya. 2 harakat pun tak apalah. Janji 2 harakat. Ya. Janji ada harakat. Okey. Ru berakhir dengan huruf fa. Huruf fa nak baca macam mana? Ruf. Fa mati bunyi. Tengok mulut saya. Fa mati bunyi. Bibir bawah kena kat gigi atas. Jangan bibir bawah kena kat bibir atas. Kalau bibir bawah kena kat bibir atas, dia jadi bunyi rup. Tak ada. Dia tak kena keluar angin kan. Jadi tak betul lah kat situ. Jadi tak betul. Okey, baik, sekali lagi jom sama-sama. Ahlan wa sahlan, selamat datang tuan-tuan yang baru bersama-sama dengan kita. Ini adalah kelas Al-Quran kita. Jangan risau tuan-tuan, jangan takut kalau masuk kelas ni tengok alamak baca surah Al-Baqarah. Jangan takut. Semua orang pun boleh mengaji. Itu tagline kita ya. Semua orang pun boleh mengaji sebab apa? Sebab kita baca perlahan-lahan, kita tengok satu-satu. Jadi semua orang pun layak untuk boleh mengaji. Jangan risau, teruskan share, teruskan panggil kawan-kawan kita, tag nama-nama kawan-kawan kita supaya ramai lagi dapat manfaat Al-Quran pada tengah hari ini. Jom sama-sama kita ulang balik daripada sini. Ikut sama-sama perlahan baca. 1, 2, mula. Walahunna mithlun ladhi alaihinna bil ma'ruf. Fa kan? Okey, terus. Sambung. Walirrijali alaihinna darajah. Sekali lagi. Okey, tengok satu-satu, jangan risau. Tengok satu ya. Waw baris atas bunyi wa. Jumpa dengan lam, li baris bawah li, wali. Okey, teman-teman, tengok kat sini. Di sini sebenarnya ada 2 lam. Macam nak tahu? Ni 1 lam, ni 2 lam. Ni bukan alif teman-teman ya. Yang ni bukan alif, ni lam. Sebab apa? Sebab dia sambung dengan ra. Kalau dia tak sambung dengan ra, dia alif. Tapi sebab dia sambung dengan ra, maka dia lam. Sebab huruf alif tak boleh sambung. Cara penulisan huruf alif tidak boleh disambung dengan huruf yang lain. Huruf lain boleh sambung dengan alif, tapi alif tak boleh sambung dengan huruf lain. Jadi sini sebenarnya ada 2 ra. Yang mana? 2 lam, maksud saya. 2 lam, bukan 2 ra. Kedua lam. Yang mana? Lam yang pertama baris bawah li, lam yang kedua mati. Macam mana tahu mati? Nampak tak lam yang kedua ni? Ada apa-apa tak kat atas dia? Kosong, tak ada baris, tak ada tanda, tak ada tanda sabdu ke, tak ada tanda tanwin ke, semua tak ada, kosong. Yang bermaksud dia mati. Mati yang macam mana? Mati yang kita tak buat tak nampak je kat dia. Dia ada kat situ mati, tapi kita buat tak nampak. Jangan sebut, maksudnya jangan sebut huruf lam yang kedua. Nak sebut apa? Sebut terus huruf ra yang kat sini, yang ada sabdu ni. Jadi li masuk terus dekat huruf ra melalui jalan yang jauh. Melalui lencongan. Jadi bunyi dia walirri. Sekali lagi. Walirri. Gitu. Sekali lagi saya tunjuk. Walirri. Dia tak lalu shortcut. Kalau lalu shortcut dia bunyi waliri. Waliri itu lalu shortcut. Tak betul lalu shortcut Okey. Jadi lam ni tak bunyi. Saya tak bunyikan kan? Waliri. Okey, seterusnya jim baris atas ja. Ikut sama-sama, jim baris atas bunyi ja, buka mulut. Bukannya je. Bukan je, bukan ji je, tapi je ja. Ja jumpa dengan alif 2 harakat, ja-nya. Ja, lam baris bawah li. Li sengih mulut. Walirijali. Begitu. Okey, terus ain baris atas bunyi a. Ikut sama-sama. Ain baris atas bunyi a. Kain bunyi dekat dalam ni. U. Sini ain baris atas a. Tekan sikit dalam ni. Okey. Lam baris atas bunyi la. Jumpa dengan ya mati. Ya mati macam mana tahu ya ni mati? Ya ni mati kita tahu sebab dia ada tanda mati atas dia. Ya. Ada 2 tanda kematian, tanda huruf yang mati dalam Quran. Yang pertama dia ada tanda macam ni. Ya.
Ada beberapa tanda lah, bukan dua, lebih dua sebenarnya. Ada yang pertama dia tanda macam ni, maknanya huruf tu mati. Yang kedua, huruf dia tak ada tanda apa-apa. Macam ni tadi kan, huruf lam ni kan. Huruf ni mati tapi dia tak ada tanda apa-apa. Mati juga. Ya. Selain daripada tu ada lagi lah, tanda bulat lah, macam-macam yang menandakan dia mati. Tapi sini matinya ada batu niasan macam si terbalik ni. Jadi kita nak kena bunyikan ya ni. Macam nak bunyikan? La, lam pada atas bunyi la, jumpa dengan ya mati, bunyi i. Gabungkan dia. Lai. Lai. Gabungkan laju sikit. Lai. 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 Itulah bunyi dia. Jadi bunyi dia alai. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Ha pada bawah. Hi. Jumpa dengan nun ada sabdu. Hi. Pergi rumah. Nun ada sabdu ni. Kena lalu jalan jauh. Bunyi dia. Hinna. Sekali lagi. Hinna. Jangan lalu jalan shortcut. Okey, seterusnya. Na tak panjang. Seterusnya. Dal baris atas bunyi da. Ikut sama-sama. Dal baris atas bunyi da. Hujung lidah letak belakang gigi atas. Da. Da. Jangan keluar lidah. Jangan keluar lidah ya. Da. Ra baris atas bunyi ra. Muncung mulut sikit. Ra. Da. Ra. Da. Ra. Gitu. Jim baris atas bunyi. Tadi jim baris atas bunyi ja. Jumpa dengan huruf ta. Ni kita panggil ta bulat. Kalau dalam bahasa Arab panggil ta ta'nis marbutah. Lah panjang sangat nama dia kan. Tak payah ingat lah yang tu nanti-nanti dah kita belajar ya. Nak ingat-ingat tu lagi kan. So kita nampak je ta bulat macam ni. Pakai bahasa Melayu senang. Nampak je ta bulat macam ni. Kalau dia berhenti, dia tak bunyi ta tuan. Dia jadi bunyi H. Atau menjadi bunyi ha. Jadi jim baris atas ja jumpa dengan H sini. Jumpa dengan bunyi ha. Bukan jumpa dengan bunyi ta. Jumpa dengan bunyi ha. Jadi bunyi dia jah. Bukannya bunyi jad. Bukan bunyi jad. Jah. Okey. Khusus untuk ta bulat ni. Khusus untuk ta bulat. Dan juga khusus apabila dia berhenti. Gitu ya. Kalau jumpa ta bulat di hujung ayat. Di hujung ayat ataupun tempat kita berhenti. Kita kena baca dia dengan bunyi ha. Ataupun bunyi H. Bukan bunyi ta. Tapi kalau baca sambung. Baca sambung dia jadi ta. Ya. Baca sambung dia jadi bunyi. Dia jadi bunyi ta. Baca sambung dia jadi bunyi ta. Okey. Okey, jadi kita ulang balik. Kita ulang balik daripada sini ya. Walid. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Walirrijali 'alaihinna darajah. Bunyi jah. Darajah. Dia tak bunyi darajat. Ya. Kalau bahasa Melayu darajat lah, darajat. Tapi bahasa Arab jah bunyinya sebab kita berhenti. Alhamdulillah. Okey, terus sambung. Wallahu azizun hakim. Sekali lagi. Wa, bawah pada atas bunyi wa. Jumpa dengan kalimah jalalah Allah. Ini namanya kalimah jalalah. Kalimah kebesaran, iaitu perkataan nama Allah. Jadi jumpa Allah, wa jumpa Allah, kita tak payah sebut wa Allah, tak payah. Hamzah wasal ni ataupun alif yang dia berudu ni kita buat tak nampak dia. Abaikan dia. Sebutannya kita abaikan dia. Mata nampak tapi buat tak nampak. Wa lompat terus dekat lam yang ada sabdu ni. Bunyi dia wallahu, bukan wallah. Tak nak bunyi wa. Wa berada bunyi wa. Wallahu. Ain beratas zai baris bawah bunyi zi. Ada seekor lebah dekat situ. Zi. Ada seekor lebah huruf zai. Zi. Azi. Zi. Dia ada bunyi lebah sekejap aja. Sekejap. Jangan lama-lama. Sebab kita ada seekor je. Jangan bawa satu sarang. Kalau bawa satu sarang nanti banyak sangat kan. Kalau bawa satu sarang bunyinya lama pula. Azi. Tak nak itu. Dia seekor je. Zai baris bawah jumpa dengan ya dua harakat. Azi. Zai lagi. Okey, atas zai ada apa? Ada tanwin 69 kita panggil ini. Tanwin 69. Jadi tanwin 69 ni nak baca macam mana? Bacalah bunyi tanwin ni dengan jelas. Tanwin baris depan bunyi apa? Zun. Baca lagi tu. Azizun. Zun. Cukup. Tak payah. Zun. Tak payah. Tak payah ya.
Azizun. Cukup. Sambung bawah dia. Sambung bawah dia. Ha baris bawah. Ha pedas. Ha, hi, hu pedas. Sini. Dalam hal hukum kita. Ha, hi, hu. Mana pedasnya tu? Pedasnya tu mula-mula kita nak sebut ha tu dia ada bunyi itulah pedas dia. Ya. Ha, tu pedas. Tu pedas. Hi, itu pedasnya. Jadi ha pada atas bunyi ha. Ka pada bawah bunyi ki. Jumpa dengan yang panjang. Panjang 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat pun boleh. Tapi asalkan ada harakat 2 pun memadai. Haki berakhir dengan huruf mim. Mim macam mana nak buat? Matikan mim dengan merapatkan bibir. Hakim. Cukup. Hakim. Dah. Ya. Rapatkan bibir. Jangan gantungkan bibirnya. Hakim. Nampak tak? Bibirnya tak rapat. Dia gantung je. Tak. Salah macam tu. Ya. Kita dah hilangkan satu huruf mim. Jaga-jaga. Boleh jadi salah besar. Sebab kita hilangkan satu huruf tuan-tuan. Bahaya tu. Okey. Jom sekali lagi ulang. Daripada sini. Wallah. 1, 2, mula. Wallahu azizun hakim. Alhamdulillah, tamat ayat 228 ya. Okey, sambung. Sambung lagi sikit. Okey, ayat 229 kita sambung. Al-talaqu marratan. Okey, tuan-tuan. Baik. Ini mustahak sikit benda ni kan. Selalu menjadi kerana kita masalah bila kita baca Quran sendiri, kita masalah dengan benda ni. Kita masalah kalau alif berudu ni duduk depan, kan, ataupun hamzah wasal ni duduk depan, kita masalah. Alamak, nak baca apa mula-mula ni kan. So apa formula dia? Tuan-tuan boleh tulis kat ruang komen ya, formula dia. Kalau jumpa hamzah berudu ni, alif berudu ni atau hamzah wasal ni, hamzah wasal ni sama-sama dengan lam, nampak tak? Dia datang sama-sama. Kalau jumpa hamzah wasal ni datang sama-sama dengan lam, wujud sama-sama dengan lam, kita baca baris atas. Faham kan? Kita baca baris atas. Kalau dengan huruf lam, kita baca baris atas. Kalau hamzah wasal ni dengan lam, dia tak boleh baca baris bawah, dia tak baca baris depan. Dia mesti baca baris atas. Ya. Dia adalah sebab dia. Dia ada sebab dia ya, tapi saya nak terangkan panjang cerita dia. Kalau masuk kelas tajwid, kan adalah sesi penerangan dia insya-Allah. Tapi kat sini kita cerita macam mana je nak baca. So saya bagi tahu juga formula macam ni ya. Kalau jumpa alif lam macam ni, depan-depan ayat baca sahaja baris baris atas. Ni alifnya baca baris atas. Jadi bunyi as tu. Okey, boleh ya? Okey, jadi hamzah wasal ni dibariskan atas jadi bunyi a. Jumpa dengan lam mati tak ada tanda. Ya. Lam mati tak ada tanda, jangan bunyi dia. Ni lompat terus dekat huruf ta. Ta ni disabdu kan? Lalu jalan jauh. Hamzah wasal pergi dekat huruf ta lalu jalan jauh. Sekali lagi. Sampai rumah ta barulah sebut ta. Selagi tak sampai rumah ta, kita tengah tahan tu. Tengah tahan tu. Sampai rumah ta barulah ta. Barulah bunyi ta baris atas tu. Ta baris atas nak buat macam mana? Muncungkan mulut sikit. Jangan muncung sangat. Ta, tak payah. Ta. Sikit-sikit. Mulut kita macam ke depan sikit ya. Okay, sekali lagi. Qala, lam baris atas la, ada alif kecil sini, nampak tak? Alif kecil. Berapa harakat? 2 harakat. Qala, 2 harakat. Qaf baris depan bunyi qu. Ni dalam pangkal lidah. Lidah kita ni. Ni lidah kita kan. Ini kat dalam lidah. Ini hujung lidah. Ni qaf dekat sini. Tekan dekat dalam. Itulah bunyi dia. Qu, qa, qi, qu. Begitu. Dia memang kena tekan sikit. Kalau kita sebut ni macam senang sangat, itu mungkin huruf kaf. Bukan huruf qaf. Huruf qaf kena tekan sikit. Sekali lagi. Talaqu. Begitu. Okey, mim dari atas bunyi ma. Ni apa ni yang macam ni? Dia tulisan ni. Ni huruf ra. Macam tadi kita jumpa kan? Ni huruf ra tuan-tuan. Jadi huruf ra ni ada sabdu. Jadi ma nak pergi dekat huruf ra, dia kena lalu jalan jauh sikit. Marra.
Sampai dekat huruf rumah ra barulah disebut ra. Barulah keluar ra-nya. Selagi tak sampai rumah huruf ra, dia bunyi apa? Dia bunyi getar lidah kita. Marra. Begitu. Sekali. Buat sama. Marra. Nampak? Lalu jalan jauh. Jangan lalu shortcut. Kalau lalu shortcut, dia bunyi maro, maro, maro. Tak sempat dia nak. Tak sempat dia nak. Tak sempat kan? Sebab tu kena lalu jalan jauh sikit. Dia punya litar dia kena lalu jalan jauh. Okey, sekali lagi. Marra. Ta pada atas bunyi ta. Ikut sama. Ta. Buka mulut sikit. Jangan nganga, buka mulut sikit. Ta. Masuk buka mulut ni kita jangan muncung. Ya. Jangan to. Ta. Ta. Ta pada atas ta. Jumpa dengan alif mat, dua harakat. Ta, berhenti sini ada nun. Kita berhenti dekat sini, nun ni automatik jadi mati. Walaupun nun ni asalnya ada baris kan, baris bawah ni, tapi bila kita berhenti sini, nun pun mati. Ya. Nun ni mati sebab apa? Sebab kita yang bunuh dia. Kenapa kita bunuh dia kan? Sebab kita berhenti kat sini. Kita berhenti kat sini, kita dah bunuh dah nun ni jadi mati. Kalau kita baca sambung, nun ni masih hidup. Tapi istilah bunuh kat sini bukanlah kekejaman. Maknanya kita matikan nun tu. Jadi bunyi nun ni tak jadilah bunyi ni. Dia bunyi jadi bunyi sini tan. Gitu. Dia tak bunyi tani. Tak bunyi macam itulah. Okey, sekali. Ulang sama-sama. At-tala. 1, 2, mula. At-talaqu marratan. Okey, sambung. Baik, ahlan wa sahlan, selamat datang tuan-puan yang baru bersama-sama dengan kita. Saya ucapkan selamat datang. Allah pilih kita, jentik hati kita untuk tekan live kita tengah hari ini untuk sama-sama kita mengaji. Jangan takut, jangan risau tuan-puan. Bila masuk dalam live kita, jangan takut, jangan risau. Walaupun kita tak pandai mengaji, kita baca rangkap-rangkap ke, jangan risau. Sebab semua orang layak untuk mengaji. Semua orang pun boleh mengaji. Jangan takut. Kita bimbing perlahan-lahan. Kita bimbing sikit-sikit sampailah kita boleh sebut, kenal satu-satu huruf tu macam mana. So jangan takut. Jangan takut. Okey, jom sambung. Seterusnya. Fa imsakun. Bawahnya. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Sekali lagi. Okey, tengok salah satu. Fa pada atas bunyi fa. Jumpa dengan alif. Tapi nanti dulu. Okey, alif ni. Betul ke alif ni duduk seorang-seorang? Tengok atas bawah dia. Ada huruf apa yang tumpang tak? Atas tak ada. Tengok bawah. Alah, ada hamzah yang tumpang kat dia. Walaupun hamzah ni tumpang, tapi tak sesuai. Tak sesuai kita panggil tumpang sebab hamzah ni telah menguasai rumah alif. Hamzah ni dah masuk rumah alif dah. Dia mula-mula tumpang, lalah dia kuasai rumah alif ni. Jadi alif ni dah tak ada fungsinya. Maksud tak ada fungsi ni maksudnya alif ni dah tak ada, macam tak ada dah. Yang bunyi sini bukan alif, tapi yang bunyi sini hamzah. So kita jangan baca fa'i, jangan baca panjang. Yang panjang-panjangnya fa ni baca fa'i terus. Fa'i sebab alif ni dah tak ada fungsi. Fungsi panjang untuk huruf alif tu dah tak ada. Hamzah wasal kalau jumpa baris bawah bermakna baca baris bawah lah permulaan tadi. Ada sahabat kita tanya. Asyid Teru Dayah nama dia. Okey, formula hamzah wasal tadi, kalau hamzah wasal ni dengan lam, saya bilang ni, kalau hamzah wasal ni dengan lam, automatik kita mesti kena baca atas. Tapi kalau hamzah wasal ni duduk sorang-sorang di permulaan ayat, dia tak ada dengan lam tau. Dia tak duduk dengan lam. Hamzah wasal ni duduk mula-mula, tapi dia tak duduk dengan lam. Dia datang sorang-sorang aja hamzah wasal ni. Datang sorang-sorang. So kita nak baca macam mana? Formula dia, kita tengok huruf yang ketiga tu apa. Kalau huruf ketiga tu baris atas, kita baca bawah. Hamzah wasal dia. Kalau huruf ketiga tu baris bawah, kita baca bawah. Hamzah wasal dia. Kalau huruf ketiga tu baris depan, kita baca depan hamzah wasal dia. Khusus untuk kalau hamzah wasal dia datang berseorangan tanpa lam di permulaan ayat. Kita pakai formula tu, 3 formula tadi. Tapi kalau hamzah wasal ni datang dengan lam di permulaan ayat, tak boleh pakai formula tadi. Dia automatik kena baris atas.
Boleh? Automatik dia baris atas. Dia ada sebabnya semua tu. Kenapa? Tapi tak boleh nak cerita sekarang lah. Panjang cerita dia. Dia berkaitan dengan kaedah bahasa Arab, penulisan bahasa Arab. Tapi tak apa. Ingat formula tu je. Kalau alif lam datang di permulaan ayat, baca atas. Ringkasnya ya. Okay. Kalau hamzah wasol datang di permulaan ayat tanpa lam, tengok huruf ketiga. Macam mana formula dia? Huruf ketiga baris atas, baca bawah. Huruf ketiga baris bawah, baca bawah. Huruf ketiga baris depan, baca depan. Sekali lagi. Huruf ketiga baris atas, baca bawah. Huruf ketiga baris bawah, baca bawah. Huruf ketiga baris depan, baca depan. Itulah formulanya. Boleh tulis kat ruangan komen kalau nak bantu rakan-rakan kita, insya-Allah. Okey. Tak apa tuan-puan, tak payah kita pelan-pelan kita belajar. Kalau tak boleh ingat dulu tak apa, sikit-sikit kita belajar, lama-lama ingat ya. Jangan takut. Okey, sekali lagi. Fa i bilang balik fa beratas fa, hamzah bawah, i jumpa dengan huruf mim mati. Tuan-puan tengok huruf mim mati ni, mim mati yang jenis apa? Mim mati yang jenis ada tanda batu nisan dia ke? Mim mati yang jenis tak ada tanda apa-apa langsung ke? Ataupun mim mati yang jenis macam mana ni? Tengok betul-betul. Tengok atas dia ada tanda matinya. Ni jenis mim mati, jenis yang ada batu nisan dia. Ya. Jadi kalau jumpa mim mati, huruf mati yang macam ni, nak buat apa? Bacalah huruf mim tu. Ya. Huruf mim mati nak baca macam mana? Tutup bibir kita, rapatkan bibir kita. Jadi gabungkan faim. Rapatkan bibir. Faim. Jangan digantung bibirnya. Faim. Rapatkan kedua bibir. Okey. Faim sin baris atas bunyi sa jumpa dengan alif, dua harakat. Sangku, khabar di depan bunyi ku, kan? Bunyi ku kan? Betul? Bunyi ku. Tapi nampak tak tiba-tiba ada huruf mim kecil pula kat sini. Okey, mim kecil ni tanda apa? Mim kecil yang macam ni kita panggil mim tongkat ni ataupun mim ada kaki ni, ini adalah tanda iklab. Ya, hukum dia tanda iklab. Okey, senang cerita, kita pendekkan cerita lah. Nak baca macam mana? Kita sebut macam nak sebut huruf mim. Fa imsakum begitu. Macam nak sebut huruf mim kan? Dan lamakan sikit sebab nak bagi ada dengung. Boleh sekali lagi. Fa imsakum. Begitu. Okey. Kemudian ni tulisan apa pula ni? Semalam kita dah bincang kat ni kan tulisannya. Macam nak buat? Baik. Senang je baik. Ni yang bawah ni tadi saya cakap yang simpul kecil ni huruf apa? Huruf mim, betul? So atas ni yang congek sikit ni, yang congek sikit ni, ini mewakili satu rumah huruf. Tak kisahlah huruf apa-apa. Dia mewakili satu rumah huruf. So macam mana pula kita nak tahu huruf apa ni mewakili huruf apa? Senang aja. Tengok titik dia. Okey. Dah faham Ini satu huruf. Ini mewakili rumah satu huruf. Okey, tengok titik dia. Ada berapa titik? Satu titik di bawah. Huruf apa yang satu titik kat bawah? Huruf ba. Jadi rumah yang tercongek sikit ni, rumah yang kecil sikit ni kan, ini adalah rumah ba. Rumah ba. Yang simpul kecil ni kita dah maklum dah. Jumpa je simpul kecil ni memang huruf mim lah. Ni huruf mim. Jadi ni huruf ba. Macam mana tahu huruf ba? Titik dia. Katalah yang tercongek sikit ni ada dua titik ke atas. Dia jadi huruf apa? Dia jadi huruf apa yang titik dua ke atas? Titik dua di atas huruf apa? Huruf ta. Boleh nampak tak? Itu je cara yang senang tu bang, senang ya. Okey, katalah ada dua titik kat bawah ni. Maknanya rumah yang kecil ni tercongek sikit ni rumah siapa? Huruf apa yang dua titik kat bawah? Huruf ya. Maknanya rumah yang kecil ni rumah ya. Begitu. So titik itulah yang menunjukkan ataupun memberitahu kepada kita itu huruf apa. Titik itu ya. Senang tak kawan? Senang ke senang? Kan senang aja sebenarnya. Kalau kita tahu sebenarnya senang. Lama-lama kita akan mahir insya-Allah. Jangan risau tuan-tuan. Sebab tu saya cakap semua orang pun boleh mengaji juga. Jangan risau. Semua orang pun boleh mengaji. Jangan risau. Daripada baca sampai ke bentuk huruf kita bantu tuan-tuan. Sebab kita tahu ramai orang kadang-kadang
bukan tak boleh mengaji, boleh, tapi bentuk huruf menjadi masalah bagi dia. So kita bagi tahu sekali. Ya. Okey, jadi ni ba baris bawah B. So yang terlipat sikit ni adalah huruf mim yang berbaris atas. Jadi bunyi dia sini bima. Ya. Bima, ma campur dengan ain mati. Ain bunyi apa tadi? Dalam ni. Ya. Jadi bunyi dia bima, bima, bima. Gitu. Bima gabungkan. So, ya. Okey, ni yang bentuk macam ni, ini adalah huruf ra. Selain huruf ra bentuk macam ni, satu lagi huruf ra bentuk dia macam ni. Memang dalam Quran mesti ada dua ni. Satu macam ni, satu macam ni. So dua-dua pun ra. Tuan-tuan jangan risau, dua-dua pun ra. Tak ada beza ya. Tak ada beza, sama ra juga. Jadi sini ra baris depan bunyinya ru, mencuangkan mulut. Ru jumpa dengan waw dua harakat. Bima ru dua harakat. Fa baris bawah. Fa baris bawah apa ni? Baris bawah dua baris bawah. Dua baris di bawah ataupun tanwin baris bawah. Nampak tak tanwin dia? Tanwin dia duduk sama rata kan? Kalau kita jumpa, kita panggil ni tanwin selari. Kalau kita jumpa tanwin selari macam ni, kita bunyikan bunyi tanwin tu sendiri. Jadi fa, kalau tanwin baris bawah bunyi apa? Fin. Itulah bunyi dia. Fin. Bukan fin ya. Bukan fin. Fin. Fan apatah lagi, jauh sekali. Fan kipas. Fin. Ikut sama-sama. Fin. Bukan fin. Fin. Bukan. Fin. Cuba baca. Bima rufin. Bukannya rufin. Bukan. Ya. Jaga-jaga tu. Kita kadang-kadang terlalu kuat kemelayuan kita, sebutan kita jadi macam tu. Okey, sambung. Fin. Hamzah pada atas bunyi A, jumpa dengan waw mati ada tanda atas dia. Jadi bunyi macam mana? Hamzah pada atas bunyi A, waw mati bunyi U. Ikut sama-sama. Hamzah pada atas bunyi A, waw mati bunyi U. Gabungkan dia. Au. Laju sikit gabung dia. Au. Itulah bunyinya. Boleh teman-teman? Senang aja kan? Tu je bunyi dia. Au. Ta beri atas, ta jumpa dengan sin. Sin ni mati macam mana? Sin ni mati dalam keadaan dia ada tanda atas dia. Ada batu nisan atas dia. Jadi si terbalik ni kan. Jadi sin ni kena sebut. Kena sebut. Sin mati tu kena bunyi. Sin mati bunyi macam mana? Bunyi bunyi macam ulas hawa sikit. Kan? Kalau ulas hawa lapor kan bunyi macam jadi ta pada atas bunyi ta jumpa dengan sin mati ni gabungkan dia. Tas. Sekali lagi. Tas. Itulah bunyi dia. Au tas. Gitu. Alhamdulillah. Ra baris bawah ri, sengih mulut. Ri. Ra baris bawah ri. Ni ra macam ni pula. Ra yang normal macam ni kan. Baris bawah sengih. Ri jumpa dengan ya dua harakat. Bunyi dia tas. Ni sin ulas hawa. Tas ri dua harakat. Hu ha baris depan. Hu ada lagi tuan-tuan, mim kecil, mim tongkat ni ataupun mim ada kaki ni, mim tongkat ni. Ya. Dalam Quran saya bagi tahu sekali ya. Dalam Quran ada dua mim kecil tuan-tuan. Satu mim tongkat macam ni, satu lagi dia mim ekor. Tahu mim ekor? Mim ekor tu yang macam tu. Yang ekor lah. Dia ekor pendek tu. Dia baring aja mim dia. Dia mim dia tu dia baring. Dia tak ada kaki, dia baring dia kan. Dia ada dua. Ada dua tu bentuk dia. Satu mim macam ni, satu mim yang baring tu. Dua-dua menunjukkan benda yang berbeza teman. Kalau jumpa mim yang kaki macam ni, bertongkat ni, maksudnya ini adalah kita kena baca sini macam sebut huruf mim. Macam mana? Hu. Macam nak sebut huruf mim. Hu. Kalau mim macam ni. Kalau mim yang ekor tu, kalau jumpa mim ekor kecil tu, itu tanda berhenti. Tanda waqaf. Tanda berhenti. Kalau jumpa tu kita berhentilah kat situ. Yang ni bukan tanda berhenti. Yang ni dia nak suruh kita sebut. Okey, ha ni baris apa? Baris depan kan? Okey, sebut baris depan ni dengan sebutan nak sebut huruf mim. Macam mana? Hu. Begitu. Kalau kata ha ni baris bawah sama juga. Baris bawah, ha baris bawah tu hi, sebut macam nak bunyi mim juga. Hi. Begitu. Ya? Boleh jelas ya? Khas untuk mim kecil yang macam ni. Jangan keliru. Okey, jadi bunyi dia tasrihu. Begitu. Alhamdulillah. Okey, bawah dia. Ba baris bawah bunyi B, jumpa dengan alif, tapi tengok dulu. Jangan cepat sangat. Tengok alif. Ada tak huruf yang duduk sama-sama dengan dia? Tengok atas.
Tak ada. Tengok bawah, ada pula huruf hamzah yang sama dengan dia. Maksud dia alif ni dah tak ada apa-apa dah lah. Hamzah ni dah masuk rumah alif ni, dah kuasai rumah hamzah ni, kuasai rumah alif ni. Jadi hamzah ni yang bunyi. Bunyi apa? BE. Alif ni kira macam tak ada lah, buat macam tak ada je. Dia ada tapi buat tak nampak je. Ya. BE jumpa dengan ha, ada tanda. Ya, ha ada tanda ni, jadi bunyi apa? Bunyi pedas saja yang keluar kat sini. Bunyi pedas ya. Bunyi pedas saja. Okey, hamzah dari bawah, i campur dengan pedas. Gabungkan. Ih. Gitu. Hamzah dari bawah bunyi i ya, jangan bunyi e. Ni kadang-kadang kita baca bi-eh. Bi-eh tak mau. Bi-eh. Sin dari atas, sa ada alif kecil, dua harakat. Bi-eh sa berakhir dengan huruf nun. Kita berhenti sini, maknanya kita telah membunuh nun yang mati, yang hidup ni. Jadi nun ni akan jadi matilah nun ni. Bila nun ni mati, jadi bunyi apa? San. Mati. Sebab kita berhenti. Kalau kita terus, hiduplah nun ni macam biasa. Boleh jelas ya? Alhamdulillah. Okey, jom kita ulang balik. Ya. Baik, kita ulang balik pada sini. 1, 2, mula. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Kita berhenti sini. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan lain dah masuk waktu Zuhur dah ni. Sini belum masuk lagi. Jadi kita stop kat sini tuan-tuan. So tanda masing-masing, tandakan. Kita berhenti ayat 229 dekat sini. Bi ihsan ya. Ya, saya tandakan ya. Kita berhenti dekat bi ihsan. Besok kita sambung lagi ayat 209 tu. Jom kita baca semula daripada atas yang tadi kita baca. Yang tadi kita mulakan. Jom kita baca semula sama-sama daripada sini. Okey, jom mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, baca sama. Perlahan-lahan, jangan takut ya. Wala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sambung. At-talaqu marratan فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Kita berhenti di situ sehingga ayat 229, tak habis lagi. InsyaAllah besok kita sambung. Jadi jam pun dah menunjukkan jam 1 suku. Jadi ada tempat-tempat yang dah masuk tu Zuhur. Jadi insyaAllah kita tamatkan di situ. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh terus istiqamah mempelajari Al-Quran. So saya nak bawa tuan-tuan ni, nak bawa satu perubahan pemikiran pada tuan-tuan, bahawasanya baca Quran, nak boleh baca Quran bukanlah satu benda yang susah seperti mana yang selalu kita anggapkan selama ni. So tuan-tuan, ubah mindset kita. Sebenarnya ada banyak cara pembelajaran untuk kita nak boleh baca Quran. Jadi kita saja, diri kita menentukan nak bersama ataupun tidak. Ya, jadi mudah-mudahan kita boleh terus istiqamah insya-Allah. Ya, ubah mindset kita. Semua orang pun boleh mengaji, ingat tu. Semua orang pun boleh mengaji. Kena dengan caranya, kena dengan gayanya, ya, kena dengan kesungguhan diri sendiri, insya-Allah semua orang pun boleh mengaji. Dalam pada masa yang sama kita belajar terus. Ya, cara bacaannya kita belajar terus, macam mana nak baca dengan betul, hukum tajwidnya itu dalam pada masa yang sama. Ya, pelan-pelan kita
pergi satu persatu, mudah-mudahan Allah yang Maha mengetahui, dia tahu isi hati kita. Jadi cukup sekadar itu saja untuk tengah hari ini. Sekali lagi terima kasih tuan-tuan yang bersama-sama dengan saya daripada mula sehingga ke akhirnya, yang sentiasa setia setiap hari bersama-sama dengan saya. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf sekiranya ada salah silap sepanjang penyiaran kita pada hari ini khususnya. Jadi teruskan share bagi kawan-kawan kita, atau boleh share dekat profil tuan-tuan masing-masing untuk siaran ulangannya. Yang baru bersama-sama dengan kita, jangan lupa page like Mudah Mengaji kita, pemuda-mengaji.my, supaya dapat info-info berkaitan dengan Al-Quran dan juga program-program Al-Quran yang kita sediakan. Baik, jom kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kepada kami apa yang kami telah dilupakan daripada ayat Al-Quran. Dan ajarkanlah kepada kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui lagi. Dan berikanlah kepada kami kemampuan membaca sepanjang malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami untuk menyelamatkan kami di akhirat kelak nanti, ya Allah. Wahai Tuhan sekalian alam, Engkau kabulkanlah segala permintaan dan doa kami semua, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi yang baik, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kurang itu semuanya datang dari saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan pada esok hari seperti biasa jam 12.30 tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang